Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini kita bertemu lagi dalam segmen Sudut Pandang dibawa khas oleh Malaysia Post. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar kupasan menarik yang akan kita bawakan. Kali ini Sudut Pandang membawa tetamu khas, iaitu saudara Mustafa Shah Abdul Hamid, seorang ketua pemuda UMNO bahagian Kuala Kangsar. Ataupun orang cakap dia orang Kuala. Macam mana sebut orang Kuala? Kuala lah. Kuala. Dia yang setengah tu sebut Kuala, ada setengah sebut Kuala. Mana yang betul yang dia tengok daerah, tengok slang lah. Ada tengok kampung. Sekejap lagi takut ada orang luar-luar yang pakar pergi cakap kena kat apa? Sebut betul-betul bunyi kan, kena kritik kita pula Dia ada Kuala, ada Kuala apa ada. So dua-dua boleh. Okey, apa khabar? Okey. Baik. Dah makan belum Dah. Okey. Hari ni kita punya topik agak serius, tetapi kita akan bawakan secara santai. Iaitu tajuk dia berkaitan dengan institusi kepimpinan parti ya. Okey, tajuk kita hari ni tuan, apa tu tajuk kita ni? Kenapa UMNO perlu mempertahankan institusi kepimpinan? Maknanya presiden lah kan. Okey, baru-baru ni kita tengok apa penentangan terhadap Presiden ni, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ni agak apa ni secara terang-terangan. Adakah itu apa mewakili keseluruhan parti ataupun ada segelintir saja? Apa pendapat tuan ini? Okey. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Malaysia Post dan juga kepada saudara Najar kerana sudi menjemput saya hadir dalam sesi Sudut Pandang yang dibawakan oleh Malaysia Post pada malam ini. Jadi ini satu peluang ataupun satu pencerahan. Satu pencerahan lah, dan terima kasih kerana bagi jemput saya lagi sekali. Jadi kalau kita tengok sejak akhir-akhir ni kita lihat memang ada satu dua perbuatan ataupun gerakan yang mana ingin mensabotaj atau ingin mencemarkan kepimpinan UMNO itu sendiri. Jadi kalau kita sebut kepimpinan itu maksudnya semua sekali lah pimpinan. Jadi kalau kita tengok kita kena tengok ke belakang dulu. Okey. Dalam kita berorganisasi ataupun dalam kita berpersatuan ni adalah penting untuk kita mempunyai hanya satu sahaja ketua. Nahoda ya. Jadi dengan adanya satu sahaja arahan, kita kena aku dan kena ikut. Dan kalau kita tengok UMNO ni adalah satu parti yang mengamalkan demokrasi. Betul. Jadi sesuai dengan perlembagaan. Dan pada 2018 apabila kita buat pemilihan, majoritinya kita telah memilih UMNO ni daripada perwakilan G7 yang dulu memilih, dia dah jadi kepada perwakilan cawangan yang memilih. Jadi dan kita telah mendapat majoriti ataupun kita telah mendapat keputusan yang mana Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai sebagai presiden dan juga timbalan presidennya Tok Mat dan juga barisan semualah dan termasuklah dengan saya terpilih sebagai ketua pemuda bahagian Kuala Kangsar dan juga Exco Pemuda UMNO Malaysia. Jadi di situ kita ada peranan kita masing-masing. Jadi setiap orang contohnya kalau kita nak build up satu bangunan, ada pengurus projek, ada tukang ikat bata, ada tukang sapu sampah, ada yang tukang melepa. Jadi semua arkitek lah, engineer, semuanya ada peranan di situ masing-masing. Jadi kalaulah kita yang tukang sapu sampah tak nak sapu sampah, tak ikut arahan, susah juga untuk satu dekat untuk kita nak siapkan bangunan tu. Jadi berbalik dengan tadi betul, tidak dinafikan memang ada. Contohnya dalam bulan lepas kalau tak silap saya hujung tahun tu memang ada tiba-tiba ada keluarkan banner suruh Datuk Seri Zahid meletakkan jawatan. Cuma yang menjadi persoalannya, kami UMNO di bahagian Kuala Kangsar tidak pernah kita gantungkan bendera-bendera ataupun banner-banner semua yang macam tu. Jadi
Dan kita pun telah buat laporan polis. Cuma yang menjadi persoalannya bukan saja Kuala Kangsar, banner yang sama, design yang sama di Tanjung Malim pun ada. Shah Alam ada. Shah Alam pun ada, dan tak silap saya di Bandar Tun Razak ke ataupun ada font yang sama, design yang sama. Jadi mungkin ada segelintir orang yang saja nak memalukan, tapi ini pada saya satu tindakan yang sia-sia dan tindakan yang kurang cerdik lah. Sebabnya kalau sebagai kita orang yang ahli UMNO ataupun yang bukan ahli UMNO pun, kalau kita tengok, takkanlah kita nak bersuara kalau kita nak naikkan banner, kita tak puas hati dengan sesiapa kita nak naikkan banner, sedangkan kita baru je habis persidangan bahagian awal tahun 1, 2, 3 Januari itu. Jadi kita ada ruang untuk kita nak bercakap dalam ruang lingkup UMNO, untuk kita ada saluran yang betul. Saluran yang itu dah kita dah ada. Mungkin jadi ni anasir orang lain mungkinlah juga, ataupun siapa-siapa kita tak tahu, sama ada dari dalam ataupun daripada luar tu, saya pun tak pastilah, dan kita tak dapat nak tangkap ataupun kita tak dapat nak tahu siapa yang menyusun ataupun menaikkan banner-banner yang macam ni lah kan. Kita tahu sekarang ni ialah Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi ni, dia ni adalah antara presiden yang sanggup mengambil beban apabila ketika UMNO tewas, Barisan Nasional tewas PRU 14. Dia lah satu-satunya pemimpin presiden UMNO yang tidak menjadi menteri pun tak ada kan. Sepatutnya sepatutnya ahli-ahli UMNO ni bersatu padu dengan dia di bawah. Tapi saya nampak ada juga yang kadang tak selari dengan kehendak presiden tu. Kenapa dah jadi macam tu? Kenapa? Datuk Seri Zahid Hamidi ni adalah kalau presiden tu presiden UMNO yang pertama lah, tak jadi Perdana Menteri. Tapi kalau kita nak considerkan daripada YDP dulu belum panggil presiden, kita panggil YDP kan. So maknanya Datuk Seri Zahid ni yang kedua lah. Yang mula-mula tu Datuk On tu. Tapi itu awal penubuhan. Lepas tu kita 60 tahun lebih kita jadi kerajaan, UMNO jadi kerajaan, dan ini pada 2018 setelah kita kalah, Datuk Seri Zahid dan juga barisan majlis tertinggi yang ada sekarang ni berusaha ataupun menawarkan diri ataupun menawarkan diri untuk mengemudi UMNO dalam keadaan UMNO itu sangat lemah. Dia bukannya dalam kerajaan. Jadi saya berkorban, saya hormat, saya sangat kagum dengan semangat itu. Sebab contohnya sedangkan saya sendiri pun kalau di Kuala Kangsar tu, Ketua Muda UMNO bahagian Kuala Kangsar pun, kita daripada kerajaan, bukan kerajaan, jadi kita menempuh pelbagai rintangan, kritikan, dugaan. Jadi itu baru kecil kan. Kalau yang dekat Malaysia ni yang lagi besar, lagi 191 bahagian, yang dalam bahagian tu pula macam-macam, maknanya lebih kurang dalam ada 3 juta ahli lebih. Tekanan yang kuat. Kita tak dapat, kalau dulu kita boleh tolong orang, kita boleh buat program, macam-macam program kita boleh buat. Sekarang ni kita boleh nak buat program pun susah. Ada kekangan. Betul, dengan ada dulu masa waktu PH tu tak bagi kita nak masuk dan sekat kewangan kita, macam-macam. Duit tak ada, nak masuk dekat jabatan-jabatan tak boleh, nak masuk agensi semua tak boleh. Jadi susah untuk kita bergerak. Tapi Datuk Seri Zahid dan juga ahli majlis tertinggi masih lagi tak lari, tak putus asa, menempuh, tak lompat pun kan. Jadi tak ada pun ni. Kalau saya ingat, kalau dia nak lompat ataupun banyak yang lain nak, saya ingat entah apalah yang dia dapat dah jabatan ni kan. Jadi macam itulah kan. Dalam 3 juta ahli tu, kalau kita kita tak boleh penuhi semua. Nak penuhi semua tu susah kan. Sedangkan jari kita ni pun tak sama, ada 5 pun kan. Betul. Jadi apatah lagi kalau dengan hati dan perasaan ahli-ahli. Mungkin ada yang tengok, sepatutnya presiden macam ni, sepatutnya macam ni. Tapi sebagai presiden, sebagai ketua,
mungkin beliau ada pandangannya sendiri. Jadi macam saya pun ada pandangan saya sendiri sebagai ketua muda UMNO Bahagian Kuala Kangsar. Dan mungkin ada strategi sendiri. Ya, yang dan strategi ni kita bukan boleh share. Betul. Kalau kita share tu namanya bukan strategi. Betul. Kan? Tapi saya melihat Datuk Seri Zaid Hamidi ni daripada tahun lepas lah. Setiap apa dia nak buat keputusan dia kan, saya tak pernah nampak dia buat keputusan secara sendiri. Dia akan bawa kepada majlis tertinggi UMNO kan. Betul. So keputusan yang dibuat oleh UMNO tu adalah hasil mesyuarah. Ya. Tak perlu timbul apa desakan nak suruh dia letak jawatan ke apa kan. Apa pandangan yang saya tengok saya nampak dia masih yalah ikut demokrasi, ikut apa dia kan. Itulah. Saya tengok kepimpinan UMNO ni yang pusat lah, kepimpinan pusat maknanya Majlis Tinggi, setiap keputusan ataupun setiap mesyuarat ataupun setiap benda yang nak dibincangkan dan diputuskan adalah diputuskan dalam majlis mesyuarat. Jadi bukannya kita putuskan dengan secara seorang diri. Jadi di situ tidak timbul keputusan secara diktator. Betul. Kan? Sebab contohnya kita UMNO ni presiden dulu ada yang pernah jadi diktator kan, tapi nasib baik dia dah keluar daripada UMNO kan. So jadi apa yang dulu tak ada diamalkan sekarang yang sangat terbuka. Pada saya nampak sangat terbuka. Setiap benda kita bincangkan dalam mesyuarat apa semua kan. Tu mesyuarat tu ada pelbagai level lah, ada pelbagai layer lah mesyuarat tu kan. Maknanya langkah sederap lah. Ya. Okey. Itulah, tapi yalah, adakah yang menentang ke yang tidak selari dengan kehendak parti ataupun kehendak presiden ni, dia punya agenda peribadi? Macam mana? Saya berpendapat kemungkinan juga itu ada kan. Istilah politik kan? Politik mungkin ada. Bila kehendak peribadi itu tak sama dengan kehendak parti, jadi sasaran yang paling utama adalah presiden, ataupun timbalan presiden, ataupun naib presiden dan juga ahli majlis tertinggi kan. Jadi di situ siapa saja yang pegang ketua ni, senanglah kita untuk kalau kita nak mencari salah ni memang senang sangatlah kan. So mata lalat banyak, mata lebah ni sikit. Jadi macam itulah. Kalau tak selari ataupun kita ada agenda peribadi yang mungkin yang orang lain tak tahu, kita akan mengkritik lah. Dan yang paling teruknya, mengkritik menggunakan media sosial kan? Tak guna saluran yang betul. Tak guna saluran yang betul. Jadi pada saya itu tak boleh lah kan? Dia mendedah kelemahan kita pada musuh. Ya kan? Dan ini akan diambil peluang oleh musuh-musuh UMNO walaupun dalam kawan ke kan. Sebab kalau kita tengok saudara Najah kan, kita belajar sejarah, kita tengok sejarah Melaka. Pada tahun 1500 jatuh 1511 jatuh pada tangan penjajah. Tapi bagaimana Melaka tu jatuh? Kalau kita tengok waktu itu Melaka sangat kuat sebenarnya dari segi ketenteraan lah di waktu itu sangat kuat. Cuma bila datang penjajah, kenapa boleh jatuh? Itu adalah mainan sebabnya ada pembelut di dalam negeri Melaka itu sendiri. Dan pada waktu itu Melaka pun dah ada tentera upahan sebanyak 4,000 orang tentera upahan yang mana akan mempertahankan Melaka. Jadi bila dengan tentera upahan pun ada nak belut dan juga ada juga yang pembesar-pembesar dekat situ, dekat Melaka tu belut. Jadi senang aja penjajah untuk nak menjajah negara Melaka pada waktu itu. Jadi maksudnya kalau daripada sejarah tu kita boleh belajar apa? Kalau dah hal dalaman ataupun semuanya dibagi tahu orang, dah dibocorkan apa semua, memang susahlah untuk satu-satu institusi, satu-satu negara ataupun macam contoh Melaka tu untuk nak survive kan. So macam itulah. Jadi macam mana
secara rumus lah. Nak menyarankan kepada mereka ini yang masih tak puas hati pada Presiden ni, apa nasihatnya? Pada saya, Datuk Seri Presiden hari tu dah dia bagi tahu. 2021 ni adalah masa pemilihan. Jadi pemilihan akan diteruskan. Kalau siapa yang agak tak puas tu, pemilihan ni nanti tandinglah Presiden ataupun siapa-siapalah kan. Sangat demokrasi. Jadi pada saya patutnya benda tu tak jadi isu. Di waktu ini sepatutnya kita menggemblengkan tenaga, kita bersama dengan Presiden, dengan kepimpinan semua sekali, masuklah juga dengan Tok Mat, dengan Naib Presiden dan Majlis Tinggi semua. Kita bersama, kita bersepakat menggemblengkan tenaga, kita fokus untuk kita bina balik kekuatan. Sebabnya saya tertarik pagi tadi, saya ada dapat satu panggilan lah daripada satu cikgu sekolah ni yang nak minta tolong, dan beliau sendiri pun mengaku pada saya, bila Barisan Nasional ni tak jadi kerajaan, sangat susah untuk nak dapat bantuan, nak dapatkan pertolongan, ya, sama ada untuk sekolah tu pun ataupun untuk pelajar ke apa semua. Dia kata sangat susah kalau Barisan Nasional ni sejak Barisan Nasional bukan memerintah. Jadi di sini apa yang patut kita ahli UMNO buat adalah kita memperkuatkan Barisan Nasional, memperkuatkan UMNO tu sendiri, dan jangan apalah time pemilihan kita rasaklah cukup-cukup. Lepas ni betul bersatu balik. Buat apa kita nak bermusuh-musuhan kan? Waktu itu kalau kita rasa kita layak untuk nak pegang sesuatu jawatan, kita bertandinglah. Jangan bertanding. Mungkin saya nampak sekarang ni sebab banyak kepimpinan UMNO yang tinggi, yang pimpinan tertinggi ni tak menjadi kerajaan ataupun menteri kan. Yalah, menteri yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin ni nampaknya daripada UMNO ni, nampak daripada hierarki bawah lah kan. Mungkin di situ ada yalah mewujudkan ketidakpuasan hati kepada Presiden ni. Betul tak betul pendapat? Pada saya tak timbul isu itu kan. Jadi dalam UMNO ni kita ada banyak bakat sebenarnya. Kita ada banyak kepimpinan ataupun pemimpin yang boleh kita ketengahkan. Jadi dalam tu, jadi kita tengok kalau kita lihat naib Presiden yang pertama, VP Datuk Seri Ismail Sabri, dia bagi jawatan kan. So semua tu pun ada jawatan kan. Jadi tak timbul lah isu. Pada saya tak ada timbul lah isu tu. Okey, macam mana sekarang kita lari sikit topik lah kan. Hala tuju UMNO ni masa PRU 15 nanti macam mana? Adakah kalau ditakdirkan bertanding secara solo, UMNO akan yalah berhadapan dengan tu, ataupun sama dengan PN ke, ataupun macam mana? UMNO dah bersiap sedia ke nak secara solo atas tiket BN? Tanpa PAS ataupun tanpa bersatu? Untuk saya nak menjawab soalan itu, saya ni hanyalah Exco Pemuda dan juga Ketua Muda Bahagian. Jadi itu kepimpinan lah. Cuma pada pandangan saya, saya sangat bersetuju dengan 2-3 hari yang lepas tu ada statement Datuk Syarani, Menteri Besar Perak, yang mana kalau PBBM ni kalau betul-betul ikhlas dengan UMNO, janganlah bertanding kerusi UMNO kan. Jadi lagi elok bertandinglah dekat kerusi DAP ke PKR. Kerusi PKR ke, yang mana di situ dah tentu bila dia orang tu bersama dengan kita ajak tubuh kerajaan. Jadi dia orang daripada PH, dia orang tahulah kekuatan PH macam mana, lawanlah di situ. Janganlah nak ambil kerusi PAS ke, nak ambil kerusi UMNO ke kan. Jadi kalau di Perak tu ada dekat Cenderia, kita kekalkan bersatu di Cenderia, dan PBBM bertandinglah di tempat lain kan. Tempat-tempat di AP ke yang mana tu, dan PAS pun kita kekalkan di tempat PAS kan. Sebenarnya kalau kita tengok di Perak ni kan, kerjasama antara PAS dengan UMNO ataupun sebenarnya di Malaysia Muafakat Nasional ataupun Penyatuan Ummah ni sebenarnya berjalan dengan elok, berjalan dengan baik kan. Jadi
kenapa tak kita gunakan konsep yang sama tu. Kalau dalam perikatan ni, kalau betul-betul lah ikhlas, bersatu ni betul-betul ikhlas, kita gunakanlah benda yang sama. Dan kalau untuk masukkan penyatuan rumah ni, betul-betul kita gemblingkan tenaga penyatuan rumah ni, kita ajaklah sekali Amanah masuk kat dalam, ajaklah sekali parti-parti yang ada Melayu. Amanah masuk dalam MN. Kalau betul-betul kita nak buat penyatuan rumah kan, apa salahnya sekali kan? Tapi, kita ramai-ramai duduk dalam tu, betul-betul bagi kuatkan. Yalah macam kalau Amanah tu kan dipelawa masuk ke MN tu kan, bukankah itu akan menyakiti hati PAS? Itu PAS kena jawab lah, bukan saya UMNO. Tapi dalam masa yang sama PAS ni tak menjaga hati orang UMNO. Dia MN, tiba-tiba dia menjalankan hubungan intim dengan PN tu. Boleh pula dia macam tu kan. Itu saya rasa kalau Amanah tu masuk bagus juga Tapi tak jawab. Dia bukan maksud saya kat sini kita buat betul-betul penyatuan rumah kan. Jadi kalau betul-betul bersatu tu, betul-betul ikhlas lah nak buat penyatuan rumah, Melayu Islam, untuk Melayu Islam ni betul-betul yang dia cakap, kenapa bersatu meninggalkan PH. Dia orang punya cakap kata sebab DAP, sebab Anwar Ibrahim kan. Kalau sebab DAP tu tak boleh tahan, okey tak apalah, kita buatlah betul-betul. Kita buat betul-betul. Janganlah makan balik pada UMNO. Di mana kerusi UMNO bertanding, di situlah bersatu nak. Kan tak bolehlah macam tu. Kan kalau macam rumah Cik Najah dah duduk, saya nak rumah duduk Cik Najah kena cari tempat lain. Mana boleh kan? Kita dah selesa kat situ kan. Mestilah kan dekat situ. Jadi kita kenalah macam tu kan. Hormat kita respect lah terdepan orang kan. Itu mungkin tidak akan mengguriskan hati UMNO kan. Yalah, saya nampak betul lah pandangan Saudara Musuh kan. Kalau bersatu ikhlas, join sekali MN. Tapi saya nampak macam agak mustahil lah. Mungkin ada faktor-faktor tertentu lah kan, politik. Okey, jangan lupa ajak sekali Amanah. Sebab Amanah pun Islam. Amanah pun Melayu juga, majoriti dalam tu, tak silap saya lah kan. Yalah, dia tak ada apa, dia bukannya parti macam PKR pun kan. Dan PKR pun banyak kat Islam. Okey, macam mana sekarang ni khususnya Esko Pemuda lah, nak merapatkan saf ahli-ahli UMNO yang muda ni untuk menghadapi PRU 15 ni. Jangan cakap strategi tak boleh cakap. Kan? Kita pendekatan dia pemuda di bawah Dr. Ashraf Wajdi ni, yang mana kita berasa beruntung kerana Dr. Ashraf ni backgroundnya sangat baik dari segi education, daripada segi Islamik apa semua, pengetahuannya sangat luar biasa. Jadi dengan corak kepimpinan yang ada dan dengan gerak kerja yang ada, memang kita menggemblingkan tenaga, memang kita tengah memperkuatkan barisan-barisan jentera pemuda yang telah kita jalankan sejak daripada PH lagi. Memerintah kita dah buat. Dan semangat pemuda ni tidak perlu diragui, kerana kita memang sentiasa inginkan UMNO ni berubah, dan kita memang sentiasa inginkan UMNO ni sentiasa menjadi tonjak ataupun tunjang kepada negara. Yalah, kita nampak macam PRU 15 ni, faktor penentu kemenangan ni orang muda ni. Sebab itulah nampak ada parti muda telah ditubuhkan. Yalah. Cuma parti muda tu, kalau Syed Saddiq tu dah tua, nanti jadi parti apa? Saya pun tak pasti kan. Yalah, limited. Nama tu limited sangat kan. Cuma nampak UMNO ni tak perlu mengambil serius tentang golongan muda ni. 18 tahun kan nanti kita mengundi ni. Kalau tak silap saya, bulan 7 ataupun bulan 8 ni dah secara automatiknya pengundi yang berumur 18 tahun ke atas berdaftar secara automatik. Kalau tak silap saya, maknanya pemuda kena kerja lebih kuat lah. Sebab golongan bawah 20 tahun ni dia belum cukup matang nak cakap pasal politik ni. Belum cukup. Dia based on ataupun sumber handphone ni lah. Kena pergi ada pendekatan baru lah. Cabaran tu berbeza. So macam mana sekarang ni, saya nak tanya pasal
kita ubah sikit topik pasal darurat ni kan. Okey. Setuju darurat ni? Setuju tak darurat ni dilaksanakan sekarang ni? Darurat Ada pro and con kan? Mesti ada. darurat ini boleh saya katakan darurat politik. Sebabnya dalam masa yang sama darurat, dalam masa yang sama ada PKP. Jadi bukankah darurat itu sepatutnya lagi tinggi daripada PKP? Kan? Betul. Jadi dan agak kelakar bila kalau kita perhatikan minggu lepas Semua gerakan masuk dalam PN di waktu tengah darurat. Jadi adakah itu satu tindakan yang bagus ataupun satu tindakan yang beradab lah? Sebab masih nak berpolitik lagi. masih nak kita dikatakan darurat ni sebab untuk parlimen digantung untuk tak nak ada gangguan politik, tapi dalam masa yang sama kenapa gerakan tu masuk dalam PN waktu tu tak sesuai lah pada saya. Kan kita kata darurat tak boleh ada gerakan politik, tapi Bersatu ni menyusun juga kan. Memang nampaklah darurat ni untuk politik. Darurat politik lah lebih kurang kan. Jadi kalau tempoh masa katanya darurat ni sampai bulan 8. Hanya mungkin PRU 12 akan diadakan selepas itulah. Ya. Dan persiapan UMNO macam mana sekarang ni? Kita kalau sekarang ni Umbi daripada peringkat ke umbi dah bersedia ke? kita dah memang bersiap sedia daripada dulu lagi. Kan daripada PH lagi, sejak kita kalah, kita memang kalah tu kita down sekejap. Betul, saya tak nafi kan, kita down sekejap, tapi makin lama dengan momentum yang ada, dengan beberapa pilihan raya PRK yang kita menang apa semua tu kan, dia menaikkan semangat kita ahli UMNO untuk lebih. Dan ialah kalau kita tengok semenyih sampailah ke Tanjung Piai, Cameron Highland semua tu kan. Jadi semangat juang kami tu memang sangat tinggi. Kita memang dah bersedia daripada dulu lagi. Dan masa persidangan bahagian hari tu pun, Syarat Agung bahagian tu pun rata-rata satu Malaysia ni semuanya bersedia. Dan kalau hari ni kata diisytiharkan untuk pilihan raya, bubar parlimen, hari ni kita dah bersedia dah. Kan. Okey, sekarang ni kan kita nampak kita selalu sering dengar lah Presiden cakap UMNO BN ni hanya menyokong kerajaan PN. Kan. Untuk membentuk kerajaan selepas jatuhan kerajaan PH tu. Kan. Tapi dalam masa yang sama nampaknya UMNO ni macam berkeras lah. Berkat rotan tidak akan beri peluang pada Bersatu untuk usi dia ke, macam di Pahang pun Bersatu tak ada kan, akan bagi. So adakah hubungan UMNO dengan Bersatu ni macam mana? Ada dia hanya ketika ini ke ataupun selepas period 12 ada join ke macam mana? Nampak macam dah sedia ke arah untuk berperang period 15 ni kan. Saya pun tak pasti hubungan tu, cuma kita mengharapkan hubungan kita tu sentiasa baik. Demi perpaduan Islam, demi perpaduan Melayu dan juga keharmonian negara kita, masyarakat ni. Bukan maksud bila kita kata Melayu tu kita meninggalkan yang lain. Tidak, kita kawan-kawan lain tidak terfikir lah. Tidak terfikir. Kalau kita tengok formula yang Barisan Nasional bagi tu ataupun yang kita tawarkan kepada masyarakat Malaysia ni sejak dulu lagi, itu dah paling cantik dah. Kan? Jadi tak ada huru-hara, kita saling menghormati masyarakat majmuk kita pun boleh yang ini boleh cari makan, yang ini boleh kerja. So semuanya cukup. Nak kita kata sempurna, tak ada yang sempurna. Tak bolehlah ada sempurna. Memanglah ada sikit-sikit sebanyak tu kita ada juga buat silap, buat salah. Kan takkan ada yang sempurna lah kerajaan yang ada dalam dunia ni. Jadi tapi apa yang Barisan Nasional buat adalah kita membina negara dengan sangat baik. Kan. Jadi berbalik pada soalan tadi, saya tak pasti sama adakah Barisan Nasional dan juga Bersatu ni akan bekerjasama ke tak, saya tak pasti benda tu. Kan? Kita tunggulah. Cuma macam saya cakap tadi, kalau betul Bersatu tu ikhlas,
jangan ambil kerusi UMNO. Contoh macam kerusi UMNO yang ada dekat Perak ataupun di mana kata lain lah, kan Tanah Merah ataupun Jeli ke Kelantan apa semua tu kan, Bukit Gantang. So banyak tu itu adalah kerusi-kerusi UMNO. Jadi yang menang dulu tu UMNO. Hasil air mata jerih, pahit jerih daripada jentera UMNO. Jadi bila ahli parlimen ataupun wakil rakyat di situ melompat, dia melompat seorang diri. Tak mewakili pengundi-pengundi di situ. Jadi betul lah kata saya. jadi kita kenalah pulangkan balik kepada UMNO. Itu kalau betul-betul ikhlas nak berkawan kan. Jadi tak boleh lah macam tu. Kalau saya tiba-tiba saya dapat kunci kereta Cik Najah, saya terus bawa je kunci kereta Cik Najah tu, saya buat macam saya punya sendiri je kan. Apa rasa Cik Najah pun nak juga guna kereta tu. Kan betul. Jadi tak boleh lah kalau nak tamakkan kerusi UMNO kan. Kita macam kita hidup berjiran, kita kena saling menghormati. Dan janganlah juga PBBM ni hari-hari dia punya kerja menyalahkan UMNO je. Dan kalau kita perhati, hari-hari menyalahkan UMNO, walhal kuasa di tangan mereka. Jadi tak perlu. Jangan. Kalau kita nak berkawan, kita kawan cara elok-elok. Ahli UMNO pun jangan dicuri. Jadi senang kan kerusi. Masih ada ke gerakan mencuri ni? Terdapat laporan macam tu lah. Jadi kalau kita kalau kita ikhlas kan, okey, kita saling menghormati kan? Jangan curi tempat PAS, jangan curi tempat UMNO kan. Dan UMNO pun sama, kita menghormati kan. Kalau macam kat Perak tu kita bagilah yang mana UMNO menang, UMNO lah. Kalau yang mana Bersatu menang, Bersatu lah ambil. Okay, tapi ada juga orang-orang UMNO kan yang cuba mewujudkan naratif. Naratif sekarang ni UMNO, politik sekarang ni bukan lagi politik abang besar atau adik kecil ke abang besar kan. Ini zaman sekarang dah tak relevan dah kan. Maknanya UMNO kena buat ego tu kan. Maknanya kena perlu satu, kalau nak baik kena perlu berbincang bagi sama rata kursi tu. Ada yang nampak macam tu yang memperjuangkan naratif tiada lagi abang besar dalam politik negara ni. Dia tak timbul seorang abang besar ke adik kecil ke kakak ke apa ke, tak timbul. Sebab kita kena tengok dalam Barisan Nasional ada UMNO, ada MCA, MIC, itu tiga tu tunjang lah. Dan kita ada parti-parti lain. Jadi di awal negara kita ni ditubuhkan ataupun waktu merdeka apa semua tu, jadi tiga-tiga ni adalah tunjang. Kalau kita tengok masyarakat ataupun orang Melayu ni adalah majoriti di Malaysia, manakala China dan India. Jadi bersesuaian dengan kepadatan atau bersesuaian dengan populasi penduduk ataupun rakyat masyarakat negara kita ni. Jadi di situlah wujudnya kursi-kursi. Melayu berapa banyak kursi, UMNO, China berapa banyak, India berapa banyak. Dan kalau kita tengok, kalaulah betul-betul UMNO ni abang besar kan, betul-betul ikut kuasa veto, India, bangsa India tak pernah ada kerusi yang majoriti di dalam parlimen, satu-satu parlimen. Kaum India tu tak pernah ada satu-satu majoriti India tau. Jadi tapi dalam Barisan Nasional kita masih lagi bagi MIC untuk bertanding. So maknanya kat situ tak ada abang besar pun. Tak ada istilah kita nak bully siapa-siapa lah. Tak ada. Tak, kan? Maksud saya yang abang besar ni, abang besar ni dia, yalah kita tahu Bersatu itu menang berapa je masa PL14. 15 ke? Lebih kurang lah. Okay. Lepas tu dia untuk PL15 ni kan, untuk memberi peluang pada Bersatu ni untuk bertanding banyak kursi kan. Ada yang suara-suara yang orang UMNO sendiri yang bersuara patutnya abang tidak boleh mengamal lagi abang besar supaya beri botol ansur dengan Bersatu untuk pengagihan tu lebih seimbang, kursi tu lebih seimbang tu. Kita tengok Bersatu ni jenteranya berapa banyak dekat setiap parlimen ataupun setiap bahagian dia. Dulu pun dia menumpang Pakatan Harapan je. Lebih kurang lah macam tu kan. Jadi berapa banyak dia punya jentera. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia ni, bukan saya nak cakap apa lah kalau dekat Malaysia ni,
UMNO, PAS, dia ada struktur yang sangat sistematik. Sebabnya PAS tu tersusun. Macam UMNO, PAS tu sehingga ke kampung-kampung ada. Dan lagi komplit, UMNO tu sendiri banyak aktif dan banyak, setiap pelosok-pelosok kampung memang ada cawangan UMNO di situ. Jadi kalau timbul pasal kerusi kan, sepatutnya UMNO itu menang 50 lebih, kalau tak silap saya 54 dah. Kalau tak silap saya 70. Saya pun okey. Lepas tu 15 dicuri kan. Dilompat kan. Jadi apa tu bersesuaian dengan keputusan itulah. Jadi bukanlah maksudnya kita UMNO ni mesti sebab ini kita kena lebih. Kita kena tengok kekuatan parti tu sendiri, jentera parti tu apa semua, kita kena tengok di situ. Sebab sebab Bersatu pun masa dia menang itu pun dia pun tak ada jentera. Betul. Dia pun guna kekuatan PH. Ya, guna kekuatan PH. PKR ni jentera je kan. Ya, betul. Maksudnya kena sedar diri betul. Maknanya tidak patutnya tak boleh lama persoalkan kekuatan UMNO ni. Sebab UMNO memang daripada anak umi, daripada atas tu susah kan. Jadi tak timbul isu kalau kata memang ada yang cakap naratif UMNO tamak. Kalau UMNO tamak, kami nak Perdana Menteri lah. Kan? Kami nak lah jawatan Perdana Menteri. Kami sekarang ni parti, kalau dalam PN pun, gabungan PN, UMNO ni yang terbesar lah kan. Jadi tapi kami masih lagi bagi pada Bersatu. Kami bagi pada Bersatu Tan Sri Mahyudin untuk jadi Perdana Menteri. Jadi tak timbul lah isu UMNO ni tamak. Yang main peranan itu kalau yang dalam UMNO tu kata, kalau dia dalam ahli UMNO dan dia kata UMNO tamak, sebenarnya tu kalau zaman Melaka tu dia pengkhianat lah. Dia si Kitul lah. Kan? Musuh dalam selimut. Yang patut kita ni kalau dulu hukum tembak je. Betul juga. Betul juga kenyataan Mus ni dapat. Kalau betul-betul lah UMNO ni tamak, masa pembentukan kerajaan Perikatan Nasional tu patutnya UMNO kita dah demand. Kita dah demand lah jadi PM. Tapi kita tak buat. Okey, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Ada apa-apa lagi ke saudara Mu nak tambah ke apa? Kat sini saya bagi ruang. Okey. Terima kasih lagi sekali saya angkat kepada saudara Naja ataupun dan juga Malaysia Post kan. Jadi apa tu, harapan saya, kita parti-parti politik ni sepatutnya kita bersama mengemblengkan tenaga untuk memajukan negara kita, memajukan ekonomi kita dan macam-macam lagi lah. Semuanya sepatutnya untuk negara. Walaupun membangkang kan. Peranan masing-masing. Ya, ada peranannya masing-masing. Kan, mungkin boleh checks and balance. Semua macam tu, semua kena ada dalam keadaan negara kita demokrasi yang raja perlembagaan kan. Jadi dalam konteks ini, buat sementara sekarang ni Perikatan Nasional memerintah. Jadi menerajui negara kita. Yang mana dalamnya ada UMNO, PAS dan juga Bersatu, dan ada parti-parti lain lah, yang parti Sabah kan. Jadi kita Barisan Nasional, kita menyokong Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan, dan dalam masa yang sama janganlah yang belah sana tu nak mencuri ataupun tak nak pulangkan balik kerusi kita kan. Jadi itu adalah hak kita, adalah hak UMNO. Jadi simple, senang. Dan janganlah menindas UMNO sangat kan. Dan pemimpin Bersatu pun, kalau kita tengok armada tu kan, baru ni kata akaun UMNO ada akaun apa, akaun sulit kan. Mana ada akaun sulit kan? Kat mana kita nak sorok duit tu? Kalau ada akaun sulit, kalau dah buka dekat bank, type je UMNO kan, semualah. So keluarlah tu, mana kita ada. Kadang-kadang kan mengkritik tu tak masuk akal. Nampaknya kan mengkritik sesama sendiri. Mengkritik tak masuk akal. Dan sebenarnya armada ni lebih mengkritik UMNO ni sebab apa tau? Nak glamour je. Nak glamour kritik UMNO, nak glamour kritik UMNO. Publicity murahan. Itu je kan. Lain orang tak tahu. Contoh, yalah, benda-benda lain
tak boleh nak buat. Kan? Itulah kita nampak. So tak ada idea. Kita nampak kan pelik kan bila kerajaan sekarang kan lepas pasca PRU 14 ni macam-macam perkara pelik berlaku. Tak pernah dalam sesama parti dalam sama kerajaan ni mengkritik sama sendiri betul. Sebab kadang-kadang saya pelik tengok Ahmada kan. 2-3 minggu lepas kata UMNO ada akaun rahsia. Itu sebenarnya gila glamour itu. Gila glamour nakkan attention, attention bila ada attention, kutuk UMNO, kutuk UMNO. Dinamik politik kot. Nak ambil tu kan. Sebab idea lain dah tak ada. Jadi itu je lah yang dia boleh buat kan. Apa pun salahkan UMNO. Apa pun salah UMNO. Kuasa di tangan mereka. Demo lah. Sebab mereka ni kita nak cakap Perak pun boleh. Saya tak nak, saya takut. Ada orang luar sana Perak cakap bunyi tak sama. Bunyi tak sama. Macam semalam siapa yang kena tu kan. Bunyi tak sama kan. Bunyi tak sama. Okey, saya rasa saya dah ada apa lagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama segmen Sudut Pandang. Saya Nadia Mulia Muhammad Noor ucapkan terima kasih dan juga Mustafa Shah Abdul Hamid, Esko Pemuda UMNO Malaysia dan juga Ketua Pemuda UMNO bahagian Kuala Kangsar. Kuala. Orang Kuala. Terima kasih pun datang. Okey, terima kasih ya. Dan jaga diri, stay safe and Assalamualaikum.